Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu sekalian? Cikgu harap semuanya sihat-sihat bersama dengan keluarga di rumah. So, hari ini, minggu PDPR kita hari ini, kita akan sambung bab 2.3, masih lagi dalam reka bentuk elektrik. Hari ini, cikgu akan masuk bahagian yang agak penting, iaitu bahagian yang kedua, 2.3.3. So, kita mula ya. Okay, so di akhir video ini, anda akan dapat 2.3.3 membuat pengiraan. Maksudnya kita ada kira-kira nanti ya, pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. So, sebelum pergi, cikgu nak ulang kaji sedikit. So, ingat tak video yang sebelum ni, cikgu dah kenalkan awak dengan elemen. Ada 4 jenis elemen, S, M, K, beban. S ialah sumber, maksudnya daripada mana kita nak dapat elektrik, sama ada boleh diperbarui atau tak boleh diperbarui. Yang kedua, M, medium. Medium maksudnya macam mana elektrik itu nak bergerak dalam litar. Sama ada gunakan wayar ataupun tanpa wayar. Dua ya. Yang ketiga ialah kawalan. Macam mana kita punya peralatan elektrik tu nak di-on dengan off-kan. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah secara manual ataupun cara yang kedua secara automatik. Dan yang ketiga adalah beban. Beban merujuk kepada peralatan elektrik. Dia boleh berikan kesan sama ada dari segi cahaya, bunyi, kinetik ataupun haba. Dalam video yang sebelum ni juga, cikgu dah terangkan tentang dua jenis arus. Arus ulang alik dan arus terus. Cikgu juga dah kenalkan awak dengan 5 jenis litar. Litar tertutup, litar terbuka. Dua-dua litar ni, cara nak bezakan dia tengok pada switch. Switch tertutup, litar tertutup. Switch terbuka, litar terbuka. Yang ketiga, litar salah kekutuban ni maksudnya positif dengan negatif dia salah, terbalik. Litar pintas pula merujuk kepada dua wayar yang bocor bersentuhan antara satu sama lain. Manakala litar arus bocor merujuk kepada satu wayar bocor, wayar hidup yang bocor, terkena kepada bahagian logam peralatan elektrik awak. Okey, so hari ni kita nak masuk yang bahagian paling penting. Inilah tajuk kita minggu ini, 2.3.3, iaitu membuat pengiraan parameter dalam reka bentuk elektrik. Apa yang kita nak kira? Kita tengok ya. So, parameter ni maksudnya apa yang kita nak kira? Kalau tadi video sebelum ni cikgu dah terangkan tentang elemen. Elemen tak payah kira. SMK beban tu tak payah kira. Tapi parameter kita kira. Elemen ada 4, parameter pun ada 4. Parameter yang pertama namanya voltan. Apa itu voltan ataupun V? Voltan ialah daya yang diperlukan untuk mengalirkan elektron antara dua titik. Maksudnya bila kita ada, contohnya bateri. Bateri ada positif dengan negatif kan. So, positif dengan negatif itulah yang bagi kuasa ataupun daya supaya arus boleh jalan dekat dalam elektrik awak. Okay, arus yang ni, bila kita dah ada voltan, kita dah ada bekalan kuasa, sumber kita, arus merujuk kepada jumlah cas yang dipindahkan dalam litar. So, bila litar tu dah tertutup, arus dapat berjalan daripada positif tadi, pergi kepada negatif melalui medium. So, yang berjalan dekat dalam litar tu kita panggil arus. Yang bagi kuasa, yang bagi daya supaya litar arus tu boleh berjalan adalah voltan. Rintangan pula merujuk kepada keupayaan sesuatu bahan untuk menghalang ataupun menentang arus elektrik yang melaluinya. Rintangan ni ada pada beban awak, sama ada lampu ke, kipas ke, blender ke apa. Itu kat situ kita panggil rintangan. Okay, dia yang paling banyak guna voltan, dia yang paling banyak guna arus. Kuasa pula merujuk kepada tenaga membuat kerja. Okay, so benda ni tak ada cara lain. Jadual ni memang awak kena ingat ya. So, parameter ada 4, V, I, R, P, voltan, arus, rintangan, kuasa. Unit ni pula, unit ni sama macam awak dah pernah dengar kilogram, awak dah pernah dengar kilometer, awak dah pernah dengar meter, mililiter, liter. So, itu kita panggil unit. So, itu unit berat, itu unit tinggi, isi padu air. So, dalam elektrik pun ada unit juga. Dia ada unit volt untuk voltan, dia ada unit ampere untuk arus, dia ada unit ohm untuk rintangan, dia ada unit watt untuk kuasa. Ini dia punya unit. So, bila awak dah buat pengiraan, biasanya macam contohnya 2 kg tambah 4 kg, 6 kilogram. Awak letak kilogram tu dekat hujung kan. So, unit ataupun simbol ni pun sama. Kita akan letak, bila kita dah habis kira, kita akan letak dekat hujung jawapan kita. So, kita boleh letak volt ataupun kita boleh letak V.
Boleh letak ampere ataupun boleh letak A saja. Boleh letak ohm ataupun kita letak gambar omega ni. Boleh letak watt ataupun kita letak W. Biasanya orang akan letak yang simple macam ni lah. Senang nak ingat. VA omega W. So perkakasan ni pula, perkakasan ni tak payah ingat sangat sebab dia mudah je. So perkakasan ni pula, selain daripada mengira, kita juga boleh gunakan perkakasan ni untuk tengok berapa voltan yang ada dalam litar, berapa arus yang ada dalam litar, berapa rintangan yang ada dalam litar. So kalau kita nak ukur voltan, kita gunakan alat namanya voltmeter. Ni ialah voltmeter, tengok dekat tengah-tengah ada V. Kalau kita nak ukur arus, kita guna ammeter. Yang ini adalah ammeter, tengok ada A dekat tengah-tengah. Kalau kita nak ukur rintangan, kita guna ohmmeter. Tengok yang ini ialah ohmmeter. Tapi kan susah kita nak bawa satu kan. Cuba bayangkan technician tu nak kena bawa satu voltmeter, satu ammeter, satu ohmmeter kan. Susah kan? So, untuk mudahkan hidup kita, ada seorang telah mencipta satu benda yang ni. Dalam benda ni dia boleh jadi semua. Dia boleh jadi voltmeter, dia boleh jadi ammeter, dia boleh jadi ohmmeter. Kalau kita nak suruh dia jadi voltmeter, nampak tak knob ni yang putih ni, kita pusingkan jadi kepada V ni kat sini. Kalau kita nak suruh dia jadi ammeter untuk ukur arus, kita knob ni kita pusingkan je kat sini, sama ada arus terus atau arus ulang-alik. Kalau kita nak suruh dia ukur rintangan, kita nak dia jadi ohmmeter, kita pusingkan je lah knob ni dekat sini untuk jadi ohmmeter. So nama alat ni ialah, disebabkan dia boleh ukur banyak jenis pelbagai meter, kita panggil dia multimeter. Multi tu maksudnya pelbagai. So, yang ini cikgu minta maaf, tak ada cara yang lebih mudah, memang kita kena hafal. Dan kalau awak tak hafal, ianya merupakan masalah besar dalam hidup awak masa nak jawab periksa. So, ini VIR dengan PVI. Jangan salah ya. Yang atas tak boleh tukar. V kena tetap dekat atas, P kena tetap kat atas. Tapi kalau V ni ke atas, I dengan R ni nak tukar tempat, R nak duduk sini, I nak duduk sini boleh. Tapi dia tak boleh tukar dengan orang atas. Orang atas ni dia punya bos, ketua rumah. Tuan rumah duduk dekat atas. Dia tak boleh tukar dengan orang bawah. Tapi orang bawah ni dia boleh tukar-tukar bilik. Okay, dia boleh pergi bilik kat R boleh pergi sini, I boleh pergi kat sini, V boleh kat sini, I boleh kat sini, I sini, V kat sini boleh tukar. Tapi tak boleh tukar ke sebelah sini. Ni rumah yang berbeza, tak boleh tukar ya. So ini memang kena ingat. Cikgu akan tunjuk awak cara kaedah untuk cara mudah untuk ingat dua jenis segitiga ini. Kita tengok. Ini ialah cara yang pertama. Ini nak kira segitiga yang pertama, voltan, arus dan juga rintangan.
Okey, tadi segitiga VIR. So, kita nak pergi kepada segitiga yang kedua, iaitu segitiga PV dengan I. Okey, so ada dua segitiga VIR dengan PV dengan I. Dua-dua ni kena ingat cara nak guna dia. Okey, so ini test je lah. Kita kena ingat, so kita kena ingat apa nak letak dekat sini. Volt, sini apa? V. Arus dia punya unit apa? Ampere. Rintangan ohm. Kat sini simbol dia yang macam bukit tu. Kuasa kat sini apa? Watt So perkakasan dia voltan, voltmeter. Arus, ammeter. Rintangan bukan ohmmeter ya, ohmmeter. Okay. Yang ini apa tempat kosong ni? Apa kat sini? I. Kat sini pun I juga. Okay. So macam cikgu cakap tadi, soalan boleh tanya apa kat kita? Dia boleh tanya berapakah nilai voltan, berapakah nilai arus, berapakah nilai rintangan dan juga berapakah nilai kuasa. So yang ini jangan susah hati. Hafal aja segitiga tu, awak akan okey dekat sini. Tak ada masalah. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh pengiraan ni dalam video yang lagi satu. Cikgu akan letak video untuk pengiraan sahaja. Okey, so kita teruskan. So ini adalah contoh pengiraan tadi. Maksudnya dia boleh suruh awak cari voltan, arus dan juga rintangan dan kuasa. So soalan ni boleh jadi bentuk macam ni. Kena cari maklumat. Macam ni cari maklumat ataupun dia boleh bagi dalam bentuk macam ni. Nanti cikgu akan buat satu video untuk pengiraan sini sahaja. Okey. So, hari ni kita dah buat apa? Kita dah tahu apa maksud voltan, arus, rintangan dan kuasa. Kita juga dah belajar tentang simbol, unit, perkakasan bagi voltan, arus, rintangan dan kuasa. Kita dah belajar dua segitiga rumus ataupun segitiga formula untuk voltan, arus, rintangan dan kuasa. Segitiga yang pertama, VIR. Segitiga yang kedua, PVI. Dan juga kita dah tengok pengiraan untuk voltan, arus, rintangan dan juga kuasa. So, itu sahaja untuk video kali ini. Jaga diri semua, nanti kita jumpa lagi. Bye.